Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat sekali lagi berkumpul di dalam surau kita ini bagi kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu. Dan saya diminta hadirin sidang jemaah untuk menyampaikan perkongsian pada tengah hari ini berkenaan dengan fiqh salat, Dan kitab yang saya jadikan sebagai rujukan adalah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i, ataupun kita biasa dengar sebutannya fiqh manhaji mengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitab fiqh Al-Manhaji ini jilid yang pertamanya adalah khusus berkenaan dengan ibadat. Semuanya berkenaan dengan ibadat. Dan ia dimulakan dengan Kitabut Taharah, kitab yang berkenaan dengan bersuci. Dan yang keduanya adalah Kitabus Salah, kitab yang berkaitan dengan salat, Justru pada tengah hari ini apabila kita menceritakan perbahasan kita adalah berkenaan dengan fiqh salat, maka suka saya nak teruskan kepada perkara pertama yang berkaitan dengan salat, iaitu definisi salat. Definisi salat, hadirin dan hadirat, ia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah salat dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, salat adalah doa. Maknanya kalau kita kata apakah maksud salat dari sudut bahasa, jawapannya doa. Bahkan kalau kita teliti, di dalam salat kita memang banyak doa. Terkandung di dalam salat yang kita lakukan itu begitu banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang mudah. Sebaik sahaja kita melafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar sebagai contoh, maka kita memulakan salat dengan bacaan doa iftitah. Itu pun hakikatnya doa dan hukumnya adalah sunat. Setelah kita selesai bacaan doa iftitah, kita diwajibkan membaca surah apa? Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ada 7 ayat. Daripada 7 ayat ni ada satu daripadanya merupakan doa, iaitu ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah. Di situ pada ayat tersebut, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah memberikan petunjuk kepada kita ini ke arah jalan yang lurus. Kemudian kita rukuk. Dalam rukuk, para ulama berbeza pendapat sama ada boleh tak kita berdoa ketika rukuk. Sebahagian ulama menyatakan hukumnya makruh berdoa ketika rukuk.
Dan ini adalah pandangan dalam mazhab Imam Malik bin Anas, pandangan dalam mazhab Maliki. Kenapa mazhab Maliki mengatakan makruh kalau kita berdoa ketika rukuk? Kerana dia katakan bahawasanya itu bukan tempat doa. Rukuk bukan tempat kita berdoa. Disebut oleh Nabi SAW, amma ruku' fa'azzimu fihi rabb wa amma sujudu fa'aksiru fihi bid-du'a. Adapun ketika rukuk, maka perbesarkanlah Tuhan kamu, iaitu ta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu apabila kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kerana kita dituntut membesarkan Allah, ta'zim Allah ketika rukuk. Namun di sisi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan boleh berdoa ketika rukuk. Dibolehkan berdoa ketika rukuk. Jadi kalau kita pegang dengan pandangan ni, kita kata doa iftitah adalah doa, dalam Al-Fatihah ada doa, dalam rukuk pun adanya doa. Dan pandangan Al-Imam Syafi'i adalah berdalilkan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha dia kata antara bacaan zikir yang paling banyak Nabi baca ketika rukuk dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ini bacaan yang paling banyak Nabi baca ketika rukuk dan ketika sujud, kata isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Perkataan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, dekat mana ada doa? Pada sebutan Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, itu kan doa. Allahumma ghafirli ni maknanya apa? Ya Allah, kau ampunkanlah aku. Jadi itu doa. Jadi di situ adanya doa. Atas faktor ini Imam Asy-Syafi'i menjadikan ia sebagai sandaran. Boleh sebenarnya berdoa ketika rukuk. Walaupun di sisi Tok Guru dia Imam Malik kata makruh. Tapi kita kata boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli ni sebenarnya diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nasr, iza jaa nasrullah itu. Kerana kalau tuan-tuan tengok pada hujungnya, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sambungannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhan kamu, wastaghfir, dan hendaklah kamu istighfar kepadanya. Jadi ada 3 tuntutan. Tuntutan yang pertama untuk bertasbih, tuntutan yang kedua untuk bertahmid, dan yang ketiga adalah untuk beristighfar. Maka lafaz dia jadi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Itulah sandarannya. Jadi kalau ditanya dalam mazhab Syafi'i, adakah diboleh berdoa ketika rukuk? Kita kata boleh. Cuma sebahagian ulama kata boleh tu boleh, tapi berpada kita dengan membaca apa yang Nabi baca sahaja. Kalau doa itu yang Nabi baca, doa tu sahajalah yang kita baca juga di dalam rukuk kita. Kemudian kita pun sujud. Dalam sujud adalah kita katakan tempat paling utama untuk kita berdoa. Kerana Nabi SAW sebut di dalam hadis tadi, ammas sujud fa'aksiru fihi bid-du'a. Adapun ketika sujud, maka perbanyakkanlah doa. Dalam sebahagian riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Keadaan paling dekat seseorang hamba itu dengan Allah adalah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyakkanlah doa. Jadi makna kita memang dituntut memperbanyak doa ketika sujud. Kemudian kita duduk antara dua sujud. Dan di sini juga ada doa. Kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni
warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa. Ini adalah permintaan. Dan seringkas-ringkas bacaan Nabi yang Nabi SAW pernah baca ketika duduk antara dua sujud adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu seringkas-ringkas bacaan Nabi ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Terjemahannya, Ya Allah ampunkan aku, Ya Allah ampunkan aku. Dan ini juga hakikatnya adalah suatu doa. Sehinggalah kita teruskan kepada rakaat yang kedua, ketiga dan keempat. Ada satu lagi tuntutan kepada kita untuk memperbanyakkan doa, iaitu berdoa sebelum salam. Berdoa sebelum salam. Berdoa sebelum salam ni maknanya selepas kita selawat kepada Nabi SAW pada tahiyat akhir itu. Kita dianjurkan untuk membaca selawat Ibrahimiyah. Kita dianjur untuk membaca selawat Ibrahimiyah. Dan selawat Ibrahimiyah ini adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehinggalah innaka Hamidum Majid. Sehinggalah innaka Hamidum Majid. Selepas kita selesai innaka Hamidum Majid itu, maka kita sebenarnya tidak dituntut untuk segera memberi salam. Tidak dituntut untuk segera memberi salam. Sebaliknya kita dituntut membaca doa. Kita dituntut untuk kita membaca doa. Dan antara doa yang dianjur kepada kita untuk kita baca sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ini antara doa kita sebelum kita memberi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Kita minta perlindungan Allah daripada 5 perkara. Yang pertama, daripada azab kubur. Yang kedua, daripada azab api neraka. Yang ketiga, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, daripada fitnah Dajjal. Dan yang kelimanya, daripada dosa serta hutang piutang. Daripada dosa dan hutang piutang. Jadi ini adalah tuntutan serta anjuran kepada kita ini untuk kita berdoa, hadirin dan hadirat, pada waktu itu, iaitu sebelum kita memberi salam. Jadi secara asasnya, betul atau tidak, salat dari sudut bahasa, makna dia, apa dia? Hadirin dan hadirat, salat dari sudut bahasa, makna dia apa? Doa. Kerana dari sudut keseluruhan yang saya ceritakan tadi, daripada mula sehinggalah tamat sebelum kita memberi salam, salat kita dipenuhi dengan doa. Jadi benarlah salat dari sudut bahasa merujuk membawa maksudnya doa. Adapun dari sudut istilah para ulama, salat ni makna dia adalah pendek sahaja. Ada lebih kurang 4 rangkap perkataan sahaja. Iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat ni dari sudut istilah para ulama adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pendek sahaja definisi salat. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi ini adalah salat. Maknanya kalau kita kata salat tu ada di dalamnya perkataan dan ada di dalamnya perbuatan. Salat dimulakan dengan takbir dan salat diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita nak tengok satu persatu, salat adalah perkataan. Sebab itu di dalam salat ada yang disebut sebagai rukun perkataan, rukun perkataan. Mungkin tuan-tuan biasa dengar disebut sebagai rukun qauli, rukun qauli. Qauli ini perkataan atau percakapan. Dia punya kata banyaknya adalah al-arkanu
al-qawliyah, al-arkanu al-qawliyah, rukun-rukun perkataan. Dan rukun qawli di dalam salat ni hanya ada 5 saja. Rukun qawli di dalam salat hanya ada 5 saja. Yang pertamanya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu adalah sebutan dan lafaz Allahu Akbar. Sebutan dan lafaz Allahu Akbar. Ini adalah rukun qawli. Yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Ini pun adalah rukun qawli. Yang ketiga adalah bacaan tasyahud akhir. Yang keempat adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Dan yang kelimanya adalah ucapan salam yang pertama. Ucapan salam yang pertama. Jadi ini adalah dari sudut yang pertama tadi. Bila kita kata salat dari sudut istilah adalah perkataan-perkataan. Di dalam salat ada perkataan yang wajib, ada perkataan yang sunat. Perkataan yang wajib 5 tadi. Yang sunat adalah seperti apa? Seperti doa iftitah, seperti sebutan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum bacaan Al-Fatihah, seperti sebutan amin selepas bacaan Al-Fatihah, seperti bacaan surah selepas Al-Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah, bacaan surah hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Tidak ada surah yang wajib dibaca dalam salat kecuali satu surah sahaja, iaitu Al-Fatihah. Kemudian bacaan ketika rukuk, ini pun semua adalah perkataan-perkataan tetapi hukumnya sunat. Bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, bacaan ketika duduk antara dua sujud, semua ini hukum dia adalah sunat. Dan begitulah juga dengan salam yang kedua. Salam yang kedua juga adalah perkataan Assalamualaikum warahmatullahi, tetapi ia termasuk dalam kategori perkataan yang hukumnya apa? Sunat. Perkataan yang hukumnya sunat. Jadi bila kita kata salat ni adalah perkataan, jadi perkataan ni dipecah kepada perkataan yang wajib ada 5 sahaja, dan perkataan yang sunat yang kita telah sebut satu persatu daripada awal tadi. Kemudian salat juga adanya af'al, aqwalun wa af'al, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan ini saya katakan terbahagi kepada 2 pula pecahan ni. Perbuatan ini terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah perbuatan hati. Yang pertama adalah perbuatan hati. Dalam salat kita ni ada perbuatan yang disifat sebagai perbuatan hati. Yang ini namanya rukun qalbi, rukun hati. Dan rukun qalbi di dalam salat kita hanya ada satu sahaja. Hanya ada satu sahaja. Iaitu niat. Iaitu niat. Niat ni adalah amalan hati. Amalan hati. Dia perbuatan juga, tetapi dia adalah perbuatan hati. Niat. Bila kita kata niat adalah perbuatan hati, maknanya yang kita dok sebut usalli fardal asri 4 rakaatin, usalli fardal zuhur, usalli fardal sekian-sekian, itu adalah bukan niat. Itu adalah bukan niat. Kerana bila disebut di lidah, dia bukanlah amalan hati. Kerana amalan hati tempatnya di hati. Kalau disebut di lidah, itu amalan lidah. Jadi maknanya yang kita dok sebut usalli itu adalah lafaz niat. Itu adalah lafaz niat. Dan lafaz niat tidak sama dengan niat. Dari sudut lafaz niat itu hukumnya sunat. Dan niat itu hukumnya wajib. Maknanya kalau kita salat tetapi tidak melafazkan niat salat, salat kita sah. Cuma kalau kita salat tetapi tidak ada niat dalam hati, maka salat kita sah ke tidak? Salat kita tidak sah. Itu kaedah dia. Kerana bila kita jelas yang mana yang wajib, yang mana yang sunat, yang mana yang rukun, yang mana yang bukan rukun. Begitu. Jadi kita dah jelaskan perkataan ada 5. Yang wajib itu takbiratul ihram, al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat atas Nabi selepas selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir. Yang kelima adalah salam yang pertama. Dan ada satu perbuatan hati yang wajib iaitu niat. Maka perbuatan yang kedua adalah disebut sebagai perbuatan anggota badan. Perbuatan anggota badan. Perbuatan anggota badan inilah yang dinamakan sebagai rukun fi'li. Rukun fi'li. Atau dalam kata banyak dan kata jamaknya al-arkanu al-fi'liyah. Rukun-rukun perbuatan.
Kalau nak dalam bahasa yang mudah, macam mana kita nak bezakan antara rukun fi'li dengan rukun yang dua tadi? Rukun perbuatan nak dibezakan dengan rukun perkataan dan rukun hati tadi. Jadi kita kata begini, selain daripada rukun perkataan yang 5, selain daripada rukun hati tadi, jadi keseluruhannya ada 6 lah, 5 campur 1, 6. Selain daripada itu, di dalam salat semuanya adalah rukun perbuatan. Jadi maknanya rukun perbuatan ni adalah rukun yang paling banyak dalam salat kita. Antaranya kita kata yang paling awal adalah apa dia? Berdiri tegak. Berdiri tegak ni rukun perbuatan. Yang kedua adalah rukuk. Yang ketiga adalah i'tidal. Yang keempat adalah sujud. Yang kelima adalah duduk di antara dua sujud. Yang keenam adalah perbuatan kita duduk tahiyat akhir. Yang ni wajib. Ini adalah rukun fi'li yang keenam. Dan rukun fi'li yang ketujuh apa dia? Ini yang terakhir, iaitu tertib. Ini jawapan yang tepat. Tertib, mengikut turutan. Jadi 7 itu campur dengan 6. Yang kita katakan rukun qawli ada 5, 12. Campur 1 rukun qalbi ada 1, 13 keseluruhannya. Jadi kalau tuan-tuan tanya rukun solat ada berapa? Jawapan mudahnya ada 13. Jawapan mudah dia ada 13. Tetapi sebahagian ulama mengatakan rukun solat ada 17. Ada 17. Mana datang lagi 4? Begitu. Kita kata tadi 13 sahaja. Kenapa pula mereka kata ada 17? Kita kata jawapan dia begini. Bila kita sebut rukuk adalah rukun, i'tidal adalah rukun, sujud adalah rukun dan duduk antara dua sujud adalah rukun, kita kena faham bahawasanya keempat-empat rukun ini wajib berserta tamakninah. Jadi kalau kita kata rukuk berserta tamakninah, jadi satulah. Tapi kalau tuan-tuan kata rukuk adalah satu rukun, tamakninah ketika rukuk adalah rukun yang berikutnya, maka dia jadi 2. Jadi setiap rukuk ada tamakninah, i'tidal ada tamakninah, sujud ada tamakninah, duduk antara dua sujud ada tamakninah. Itulah tambahan yang 4 tu. Maka daripada 13 menjadi 17. Begitu. Sebenarnya tidak ada beza pun. Kalau kita kata 13, kita gabungkan tamakninah tu dalam satu rukun. Tapi kalau kita kata 17, kita asingkan. Maka jadilah jumlah dia bertambah. Begitu. Jadi ini adalah kita kata perbuatan-perbuatan di dalam salat. Perbuatan-perbuatan di dalam salat. Aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Definisi salat dari sudut istilah ni, perkataan dan perbuatan yang apa? Muftatahatun bitakbir. Muftatahatun bitakbir, iaitu yang dimulakan dengan takbir. Salat kita ini dia bermula dengan takbir. Dan takbir di sini kita tahu bahawasanya dalam salat takbir terbahagi kepada 2 sahaja. Takbir dalam salat ni terbahagi kepada 2. Yang pertama disebut sebagai takbiratul ihram. Dan ini adalah rukun, maknanya hukum dia wajib. Selain daripada takbiratul ihram, takbir-takbir yang lain hukumnya adalah sunat. Dan takbir yang kedua merujuk kepada takbir al-intiqal, iaitu takbir perpindahan daripada satu rukun ke rukun yang lain. Tuan-tuan daripada qiyam, daripada berdiri tegak, tuan-tuan nak rokok, tuan-tuan baca apa? Allahu Akbar, betul tak? Takbir lah tu. Tapi itu nama dia takbir perpindahan rukun. Kita nak Allahu Akbar masa nak salat, itu pun takbir juga. Cuma itu namanya takbiratul ihram. Kemudian kita daripada i'tidal, kita nak sujud, Allahu Akbar. Itu takbir perpindahan. Daripada sujud, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Itu takbir perpindahan. Duduk antara dua sujud, pergi ke sujud kali yang kedua, itu Allahu Akbar, takbir perpindahan. Dan takbir perpindahan ini hukumnya sunat. Hukum dia sunat. Maknanya kalau kita terus rokok, tidak baca Allahu Akbar pun, salat kita sah. Kenapa? Kerana ia sunat saja. Cuma kalau kita salat tapi kita tidak melafaz Allahu Akbar, yang ini hukum dia haram.
Kerana takbiratul ihram adalah wajib. Takbiratul ihram adalah wajib. Ia adalah rukun qauli. Dan tuan-tuan kena jelas. Walau kita belum masuk kepada perbahasan rukun qauli, tapi saya nak sebut secara ringkas. Rukun qauli atau rukun perkataan ni, dia ada dua kewajipan utama kita. Bila saya kata rukun qauli ada berapa tadi? Ada 5. Untuk kelima-lima rukun qauli ni ada dua kewajipan ke atas kita. Iaitu yang pertama apa dia? Kewajipan yang pertama, rukun qauli ini wajib dibaca di lidah. Wajib dibaca di lidah. Jadi tak boleh kita nak takbiratul ihram dalam hati. Tak boleh baca Fatihah dalam hati. Kadang kita tengok sebahagian orang kita sembahyang, mulut tak bergerak. Buat apa tu baca Fatihah? Baca Fatihah kat mana mulut tak bergerak? Mana tidak sah. Sebab itu kena belajar fiqh. Hadirin dan hadirat, tidak dia sembahyang. Tak ada baca apa. Mana tidak baca Fatihah. Sedangkan Fatihah adalah rukun. Bila rukun wajib dibaca, itu yang pertama. Yang pertama wajib dibaca di lidah. Dan yang kedua adalah wajib didengari oleh telinga sendiri. Wajib didengari oleh telinga sendiri. Ni kalau dia baca Fatihah dan ataupun takbiratul ihram ataupun tasyahud akhir ataupun selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir ataupun salam yang pertama, kelima-lima rukun ni wajib dibaca di lidah, tak boleh baca dalam hati. Yang kedua, wajib didengari oleh telinga sendiri. Wajib didengari oleh telinga sendiri. Maknanya kita wajib mendengar bacaan Allahu Akbar, gitu. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah kepada ayat yang ke-7, ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatihah, begitu. Jadi ini adalah kewajipan rukun qauli. Bila kita kata salat kita ini muftatahatun bit takbir, salat dimulakan dengan takbir, maka takbir di situ merujuk kepada takbiratul ihram ke takbir perpindahan? Maka jawapannya adalah takbiratul ihram. Ia merujuk kepada takbiratul ihram. Maknanya salat kita ini bermula dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apabila kita Allahu Akbar, maka bermulalah salat. Dan semasa takbiratul ihram itulah kita memasukkan niat dalam hati. Inilah tata cara salat yang tepat. Maknanya ketika kita Allahu Akbar, ketika itu kita masukkan niat di dalam hati. Tapi kalau orang nak membaca lafaz niat, disunatkan dia baca lafaz niat sebelum takbir lah. Macam mana pula semasa Allahu Akbar usalli pula? Jadi dia mesti lafaz niat sebelum takbiratul ihram. Tapi macam kita sebut tadi, lafaz niat hukumnya sunat. Usalli contohnya fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Tapi lafaz ini hukumnya adalah sunat. Di dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika Allahu Akbar, perbuatan angkat tangan ni tidak wajib. Sebab kita kata takbiratul ihram tadi, dia rukun apa? Perbuatan ke perkataan? Takbiratul ihram tadi, dia rukun perkataan ke perbuatan? Perkataan. Jadi angkat tangan ni perbuatan ke perkataan? Ni perbuatan. Jadi ini tak wajib lah. Kerana yang wajib Allahu Akbar. Jadi kalau ada seseorang salat Allahu Akbar, dia tak ada pun angkat dua tangannya. Sah tak salat dia? Sah salat dia. Kerana mengangkat dua tangan semasa takbiratul ihram, hukum dia sunat. Sebab itu kadang saya tak berapa berkenan kalau orang duk sebut angkat takbir. Sedangkan yang tepat adalah takbiratul ihram, iaitu melafazkan takbiratul ihram. Bila kita salah faham tentang ini, sebab yang berlaku ini adalah ustaz-ustaz pun. Yang muda-muda ni, yalah saya pun tak adalah berapa tua sangat. Tapi yang muda ni, hadirin dan hadirat, dia pun tak apa nak tahu tentang, dia pun tak apa faham apa yang dia ajar kadang-kadang. Saya dengar banyak beberapa yang mengajar bab salat, hadirin dan hadirat. Tak habis-habis sebab angkat takbir adalah rukun. Angkat takbir tidak rukun. Yang rukun adalah takbiratul ihram, iaitu melafazkan takbir, itulah rukun. Sebab itu kita kata dia rukun perkataan. Kalau angkat ni perbuatan anggota badan. Jadi mengangkat dua tangan semasa melafazkan takbiratul ihram, hukum dia sunat. Yang wajib adalah melafazkan takbiratul ihram. Itu. Kadang-kadang ada yang keliru dalam hal ini, maka dia akan rosak kadang-kadang. Kesian ke jemaah, kesian ke masjid, kesian ke surau. Ada satu tempat saya dengar ada ustaz dengan yakin dia mengajar, dia kata, tuan-tuan ketika salat, ketika takbir tu baca tak lillahi ta'ala? Ketika takbir tu baca tak lillahi ta'ala?
Sedangkan ketika takbir nak baca lillahi ta'ala macam mana kan? Kita Allah takbir tu Allahu akbar, macam mana nak usalli fardul asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala? Tapi maknanya sebelum kita, itu maksud yang lebih tepat, sebelum kita takbiratul ihram, ada baca tak lillahi ta'ala dalam lafaz niat tu? Kemudian jemaah kata, saya dengar dalam satu kuliah ni, jemaah kata, kami baca, dia kata, kami baca. Dia kata, kalau baca bagus, dia kata. Cuma kalau tak baca lillahi ta'ala, dia kata, kena qada' balik solat, dia kata. Kalau tak baca lillahi ta'ala tu, kena qada' balik solat. Saya dalam hati saya, bila saya dengar ceramah ni, mana dia belajar fiqah ni, hadirin hadirat? Mana dia belajar fiqah ni? Pelik, fahaman macam ni, pelik. Tapi kadang-kadang ada sebahagian kita ni, dapat tauliah mengajar, tapi dia pun tak faham apa yang dia ajar. Ini memang jadi masalah juga ni. Kesian ke jemaah? Kesian ke jemaah? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, bila kita katakan melafazkan niat tu, hukum dia apa tadi? Sunat. Jadi usalli sunat, fardu sunat, az-zuhri sunat, arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Semua ini sunat. Jadi kalau sunat, macam mana yang kena qada' salat kalau kita tak baca? Dia salat ni kita hanya perlu qada' kalau kita ini ada menyelisihi rukun dan menyelisihi syarat sah, itu je. Kalau menyelisihi rukun, maka salat kita tak sah. Maknanya salat tapi tak baca Fatihah, tak sah salat. Nabi kata SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tak baca Fatihah. Kita salat tapi kita tidak menghadap kiblat, maka tidak sah salat, kerana menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Ini perbahasan syarat sah salat dan ini perbahasan rukun salat. Kita salat tapi kita tidak ada wudu. Wudu adalah syarat sah salat. Kita salat tapi pakaian kita ada najis. Suci pakaian daripada najis adalah syarat sah salat. Tapi ada orang salat tapi dia tak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, pakaiannya suci, ada najis. Jadi barulah kena qada' salat. Ini tak sebut lillahi ta'ala pun kena qada' salat, apa cerita ni? Jadi ini masalah juga. Tuan-tuan kena ingat bahawasanya apabila kita dalam mazhab Syafi'i, apabila kita melafaz, bila saya kata muftatahatun bit takbir, solat ni dimulakan dengan takbir. Takbir itu adalah takbiratul ihram. Ketika kita lafazkan niat, ataupun ketika kita lafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika itu kita masukkan niat dalam hati. Bila kita kata solat bermula dengan takbir, niat ni mesti pada permulaan ibadat. Jadi bila kita kata niat berada pada permulaan ibadat, maka niat itu adalah semasa takbir. Itu makna dia. Niat ni dia mesti pada permulaan ibadat. Berdalilkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita belajar bahasa Arab, binniyat tu, ba, huruf ba tu, ini ba lil musahabah. Ba lil musahabah. Ba lil musahabah ni maknanya ba berdampingan atau ba beriringan. Itu terjemahan dia. Amalan mesti seiring dengan niat. Itu terjemahan yang lebih tepat. Amalan mesti selari, seiring, berdampingan dengan niat. Jadi maknanya apabila kita nak niat dalam satu-satu ibadat, sebab itu kalau kita nak ambil wuduk, niat adalah ketika kita basuh muka. Kerana basuh muka adalah basuhan wajib yang pertama daripada anggota wuduk. Betul atau tidak? Muka dulu, baru tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kemudian ada niat, kemudian ada tertib. Itulah rukun wuduk yang 6. Jadi maknanya bila kita nak mula berniat ketika kita ambil wuduk, niat dalam hati ketika kita basuh muka. Jadi selari. Maknanya niat tu mesti pada amalan ibadat yang pertama. Jadi solat bermula dengan apa? Saya kata tadi? Tak, solat tak bermula dengan niat. Solat bermula dengan apa saya kata tadi? Takbir. Solat bermula dengan takbiratul ihram. Jadi semasa kita melafazkan Allahu Akbar, ketika itu kena seiring dengan niat. Jadi Allahu Akbar, niat tu kita masukkan dalam hati pada waktu itu. Begitu. Dan kewajipan niat ni untuk solat ada 3. Tapi yang tu kita bahas pada waktu niat nantilah. Ini baru mukadimah baru. Itu betul nanti kita masuk pada waktu niat, iaitu pada perbahasan rukun-rukun salat nanti hadirin dan hadirat. Iaitu dia wajib apa dia? Qasdul fi'il. Wajibnya kita sebut al-fardiyah, bukan sebutlah, maknanya kita lalukan dalam hati kita. Dan yang ketiga wajib ta'yin. Wajib kita ta'yin. Ta'yin ni kita tentukan. Qasdul fi'il ni kalau kita nak terjemah dalam bentuk lafaz, dia akan jadi usalli. Ini kewajipan untuk kita masukkan dalam hati kita semasa kita takbiratul ihram. Untuk kita berniat tu, yang pertama syariat, aku nak solat. Kita nak buat apa ni? Jadi dalam hati kita usalli, aku nak solat. Yang kedua, yang wajib dalam untuk solat fardu, mesti kena ada fardiyah ni dalam hati. Iaitu solat apa dia?
solat fardu. Lafaz dia akan jadi usalli fardha, begitu. Yang ketiga kena ta'yin, kena tentukan ni solat fardu apa dia. Jadi kalau zuhur lah. Jadi terjemah lafaz dia akan jadi usalli fardha zuhri. Begitu. Usalli fardha zuhur. Jadi itu sahaja yang wajib dalam hati. Itu sahaja yang wajib dalam hati. Dalam hati kita tak wajib kita nak memasukkan adaan makmuman lillahi ta'ala, ini tidak wajib. Hadirin dah hadirat. Ini tidak wajib. Tetapi ia disunatkan, disunatkan. Yang wajib adalah niat yang tiga itu tadi. Ada qasdul fi'il, adanya fardiyah, dan adanya ta'yin. Maknanya usalli fardhu zuhur. Jadi kalau tuan-tuan Allahu Akbar dalam hati pada waktu itu, sahaja aku salat fardhu zuhur. Itu je. Sahaja aku salat fardhu zuhur. Itu sahaja. Itu pun dah mencukupi bagi niat. Itu pun dah mencukupi bagi niat. Begitu. Dan yang kesimpulan, sebelum saya tutup, hadirin dan hadirat, saya ada lebih kurang dalam 7 minit lagi. Bila kita kata salat dimula dengan takbir, dan saya kata takbir itu adalah takbiratul ihram. Salat itu adalah takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram ni dinama sebagai takbiratul ihram? Kita kata jawapannya mudah. Ada dalam kalangan tuan-tuan yang mungkin ada pengalaman atau pernah pergi mengerja ibadah umrah atau haji lah. Mungkin pernah pergi umrah, mungkin pernah pergi haji. Umrah ni ada tak benda yang dinama sebagai ihram? Dan haji ada tak dinama sebagai ihram? Kita kata ada. Jadi ada tak kaitan dengan takbiratul ihram? Gitu. Kita kata ihram ni adalah niat masuk ke dalam sesebuah ibadat. Niat masuk ke dalam sesuatu ibadat. Jadi untuk kita tahu bahawasanya umrah ni ada 4 rukun. Yang pertama sekali ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, iaitu al-halqu ataupun al-qasar, al-taqsir. Kita bercukur tu. Bercukur atau pendekkan rambut. Tak kira lah banyak rambut. Tapi itu umrah. Jadi first kali ihram. Jadi para ulama kata, apa kena mengena ihram ni? Ihram ni, tuan-tuan perasan tak, kalau kita dah berniat ihram, dan kalau orang lelaki ni, kita ada kain apa? Kita ada kain ihram. Betul atau tidak? Kalau kita mengerja umrah dan haji, kita ada kain ihram. Orang perempuan tidak ada kain ihram, tapi orang perempuan wajib berniat ihram. Orang lelaki ni wajib berniat ihram, dan dia dituntut memakai kain ihram. Dan kain ihram kita ni hanya ada 2 helai saja, iaitu yang pertama dinama sebagai rida. Rida ni yang tutup bahu ke bawah tu, tapi ialah kain putih tu lah. Yang tutup bahu ke bawah itu namanya rida. Dan yang tutup pusat ke bawah namanya izar. Dalam bahasa kita ni macam izar ni kain pelekat lah, maknanya tutup daripada pinggang ke bawah. Tapi ini 2 kain putih tersebut yang kita pakai dalam pelaksanaan ibadah umrah atau haji, ketika kita dalam keadaan berihram. Tapi tuan-tuan perasan atau tidak, apabila kita sedang berihram, kita terikat dengan pantang larang. Ada pantang larang ihram. Maknanya contoh, ketika kita sedang berihram, haram kepada kita ini orang lelaki untuk memakai wangi-wangian. Itu salah satu je lah antara perkara yang diharamkan kepada kita. Dan haram kepada kita ini ketika kita sedang dalam keadaan berihram untuk mengadakan hubungan suami isteri. Tak boleh. Jadi maknanya ihram ni ada kaitan dengan perkataan haram. Ihram ni ada kaitan dengan perkataan haram. Jadi sama juga dengan takbiratul ihram. Bila takbiratul ihram, sebelum takbir itu, sebagai contoh, sebelum kita melafaz Allahu Akbar untuk salat, kita boleh tak bercakap dengan kawan sebelah kita? Kita boleh bercakap. Maksud saya, sebelum kita Allahu Akbar, boleh tak kita tanya, apa khabar Haji? Kita tanya dia. Sebelum kita Allahu Akbar, boleh tak? Boleh. Halal, tak ada masalah, tak berdosa. Tapi selepas kita kata Allahu Akbar, dan Haji sebelah ni pun Allahu Akbar, dia kata, saya sihat Alhamdulillah. Jadi hukum dia haram lah. Sebab selepas takbir mana boleh bercakap. Ini kita nanti akan bahas perkara yang membatalkan salat. Maknanya takbiratul ihram ni dia mengharamkan perbuatan yang halal sebelum dia. Itu nama dia takbiratul ihram. Dia mengharamkan perbuatan yang sebelumnya halal. Sebelum takbiratul ihram, sebelum dia Allahu Akbar, boleh tak minum air? Kita kata boleh. Tapi selepas Allahu Akbar, minum air 1 gelas. Ini tak boleh, hukum dia haram. Jadi itu makna dia takbiratul ihram. Baik, hadirin dan hadirat, yang terakhir adalah walaupun saya sebut yang itu yang terakhir tadi, tetapi mukhtatamatun bitaslim. Salat ni diakhiri dengan salam. Salat diakhiri dengan salam. Salat kita dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan salam di sini, seringkas-ringkas salam adalah Assalamualaikum.
Seringkas-ringkas lafaz salam adalah Assalamualaikum. Ia adalah rukun qauli juga. Rukun qauli yang kelima kalau tuan-tuan perasan tadi. Assalamualaikum. Tapi disunat kepada kita untuk menambah perkataan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini yang selalu kita baca. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan diharuskan kepada kita untuk menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum dia harus. Maknanya kalau orang kata boleh tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masa kita bagi salam, kita kata hukumnya dibolehkan. Tapi yang afdalnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Dan kalau kita kata seseorang itu membaca Assalamualaikum, kemudian dia dia terkentut, sah tak solat dia? Solat dia sah. Kerana seringkas-ringkas salam adalah Assalamualaikum. Jadi kalau selepas Assalamualaikum, tiba-tiba seorang perempuan tu keluar haid waktu itu. Assalamualaikum, dia batuk, terkencing, keluar air kencing. Assalamualaikum, dia kentut, solat dia adalah sah. Kerana macam kita kata, penutup bagi solat ataupun solat kita berakhir dengan salam. Dan salam di sini, solat kita ada 2 salam. Dan yang wajib adalah salam yang pertama. Jadi apabila kita kata yang dimaksudkan solat diakhiri dengan salam, salam di situ merujuk kepada salam yang pertama. Salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ni, seringkas-ringkas dia adalah yang mencukupi, yang memadai, yang menjadikan solat itu sah adalah Assalamualaikum. Tak wajib pun nak pandang kanan, nak pandang kiri, ni tidak wajib. Ini sunat. Kalau kita Assalamualaikum menghadap ke depan sahaja pun ia telah mencukupi dan salat kita telah sah. Jadi kalau selepas Assalamualaikum tu seseorang itu berhadas, sama ada berhadas kecil seperti dia kentut, dia kencing, ataupun dia berhadas besar seperti wanita keluar haid pada waktu itu, maka salat dia itu tadi adalah sah. Salat dia itu tadi adalah sah kerana salat dia telah tamat. Salat dia telah tamat. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada tengah hari ini. Hadirin dan hadirat, saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.